Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalu li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushran wa ma'a al-usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-sana, ala bi dhikrillahi nahya fakabbiru. Wa idha ishtadda al-bala wa lil-qulubi shifa, wa hadha wa'dullah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalu li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushran wa ma'a al-usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana bil ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushran wa ma'a al-usri yusran wa hadha dhanuna billah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba
wa amalan mutaqabbala. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara para penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ini, pagi yang ke-3 Ramadan. Dan kita bersiaran dah pun kali keempat, iaitu hari pertama sebelum Ramadan itu, satu hari ambang Ramadan. Dan hari ini adalah hari ketiga dalam bulan Ramadan. Kita ucapkan selamat berpuasa, selamat melaksanakan ibadah-ibadah lain, dan selamat sihat sejahtera. Jangan lagi ada sakit ataupun dah mula rasa letih-letih baru 3 hari pun. Jadi hari ini alhamdulillah kita bertuah sangat kerana saya dapat seorang tamu daripada pensyarah, daripada IPG Kadri KDRI, IPG Campus Datuk Razali Ismail. Sahabat saya Ustaz Fauzi, Muhammad Fauzi bin Hassan. Ustaz Fauzi dah masuk tu. Nanti kita tunjuk gambar dia sikit ada gambar aku hari ni. Kemarin kita bersama dengan Ustaz Aziz. Ustaz Aziz ada suara saja, gambar tak ada. InsyaAllah hari ni kita harap Ustaz Fauzi ada gambar. Tu gambar tubik dah tu. Okay, Assalamualaikum Ustaz Fauzi. Tes suara tu. Suara tak ada Ustaz Fauzi. Ada gambar tak ada suara pula. Suara mute tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara keluar. Alhamdulillah. Dia bunyi 2 kali. Mana suara tu? Duduk rumah ni, hari ni VDR. Okey, Ustaz Z. Berapa bunyi 2 kali suara ni? Sudahlah. Dua kali suara tu. Rasanya ada bunyi sekali ke? Kau bunyi 2 kali? Okey, sini clear. Clear Okey, kalau clear tak apa. Okey, kita hari ni kita start, kita akan cerita tentang, kita bercerita tentang apa nama ni, sebagaimana yang kita tengok di poster kita buat tu, ialah Al-Quran Minhajul Hayat. Arab belaka, 3 perkataan. Al-Quran Minhajul Hayat, 3 perkataan. Hari ni cerita tentang Al-Quran sebagai minhaj kehidupan. Minhaj ini kalau dalam bahasa kita mudah-mudah ialah apa nama ni, perlembagaan ataupun panduan, ataupun dia bukan setakat panduan tapi dia adalah satu perundangan, undang-undang. Minhaj ini kalau di sekolah ataupun di pusat-pusat pendidikan kita panggil dia kurikulum. Kurikulum kehidupan. Al-Quran ini adalah kurikulum kepada kehidupan. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Fauzi bin Hassan. Kita perkenalkan sikitlah. Ustaz Fauzi ni dia kawan saya lah ni, kawan saya ni. Dia sekarang ni berada di IPG Kadri. Saya rasa hampir dah 3 atau 4 tahun. Sebelum itu Ustaz Fauzi bertugas di IPG Ken, sama dengan Ustaz Aziz kemarin. Sama dengan Ustaz Aziz kemarin. Ustaz Aziz sampai Ustaz Fauzi sampai 2005 Ustaz Aziz balik ke Semenanjung 2005. Masa tu jugalah Ustaz Fauzi dia sampai ke IPG Ken. Jadi dia tukar tempat dua tu. Dan sehinggalah tahun 2005, saya tak pasti sampai tahun berapa Ustaz Fauzi balik ke IPG Kadri. Dan itulah maknanya lamalah berada di IPG ni. Daripada 2005 dah 2015 ni nak masuk 2025, maknanya dekat 20 tahun, 18 tahun dah berada di IPG kita ni, dalam sistem kita ini. Jadi Ustaz Fauzi, sebelum kita nak cerita panjang, kita nak start dengan satu gambaran
Allah menciptakan kita sebagai manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Ini semua orang tahu bahawa manusia ni diciptakan sebagai khalifah untuk mentadbir bumi ini. Jadi tentu sekali apa Ustaz Fauzi boleh terangkan sikit, saya rasa ada kaitannya dengan bila kita mentadbir bumi ini pastilah ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada cara-caranya. Jadi Ustaz boleh kaitkan dengan Al-Quran sebagai minhajul hayah tu dengan dengan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Silakan Ustaz. Tak bunyi pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Bulan Ramadan yang kami turunkan di dalamnya Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk manusia. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang berbarakah ini, pada bulan Ramadan, hari yang ketiga kita berpuasa, kita dapat bersama-sama bersiaran secara maya. Terima kasih kepada ketanda saya Ustaz Abdul Fattah di atas jemputan. Saya bila Ustaz Fattah jemput ni, saya tak boleh menolak lah. Sebab sejarahnya banyak bersama Ustaz Fattah. Banyak saya belajar dengan Ustaz Fattah. Mula-mula saya datang ke Sabah pun Ustaz Fattah lah orang yang pertama menyambut saya dan memberikan kemudahan tempat tinggal. Saya masih ingat tu rasa yang saya tak pernah lupa lah Ustaz Fattah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya merancangkan ucapan terima kasihlah kepada pihak pengurusan IPG Kampus Kota Baru kerana dapat menyediakan satu ruang platform untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu, berkongsi pandangan dan program yang semacam ini seharusnya kita beri sokongan dan seterusnya harus diteruskan dari semasa ke semasa lah. Kerana ilmu ini harus dikongsi. Ianya akan semakin berkembang bila mana kita kongsi sesama, insya-Allah. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, Al-Quran Minhajul Hayah, iaitu Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jadi Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, menciptakan kita sebagai manusia, dan sudah tentulah kita ada tanggungjawabnya di sana. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahawa manusia ini di antara tujuan diutuskan manusia ini, diciptakan manusia ini adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita rujuk kepada tanggungjawab manusia
dan menjawab manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kita boleh rujuk pernyataan yang disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang masyhur lah, selalu kita rujuk, iaitu Ahkam Sultaniyah, kitab karangan Imam Al-Mawardi. Di antara tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini yang disebut oleh Imam Al-Mawardi ialah siyasatul dunia, apa ni? Aqamatuddin wa siyasatul dunia bihi. Itu tujuannya adalah untuk mendirikan agama dan menguruskan dunia ini dengannya, yakni dengan agama. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala atas sifat adil, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana Allah jadikan kita ini tidak sia-sia. Dia berikan kepada kita suatu panduan, satu pedoman untuk kita hidup, bukan saja hidup kita untuk sementara di dunia ini, tetapi juga panduan pedoman itu diberikan kepada kita untuk memastikan kita hidup bahagia, sejahtera di alam yang kekal abadi nanti, iaitu di akhirat. Jadi bertepatan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita. Di mana kalau kita baca di ayat yang saya bacakan tadi dalam pada suratul Baqarah ayat 185 tadi, jelas kepada kita pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, di mana dia memberi petunjuk kepada kita. Jadi manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, dan manusia ini adalah sebaik-baik kita dengan ahsan takwin, sebaik-baik kita. Bezanya dengan manusia dengan makhluk-makhluk lain ialah manusia itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran. Dengan akal fikiran manusia boleh membezakan antara perkara yang hak dengan yang batil. Dengan akal manusia boleh membezakan antara yang halal dengan yang haram. Dengan dengan akal juga boleh membuat manusia boleh membezakan antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Dan dengan akal jugalah boleh memimpin manusia ke jalan yang boleh membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita kitab Al-Quran ini? Bersama-sama dengan kejadian manusia, dibekalkan kepada kita dengan kitab Al-Quran. Kerana kitab Al-Quran itu di dalamnya terkandung segala panduan kehidupan kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Lebih-lebih lagi lah Al-Quran ini bersifat sebagai kitab yang mana dia mengawal diri manusia itu dengan peraturan dan hukum. Dan hari ini kalau kita lihat di antara mukjizat besar yang diturunkan kepada Nabi-Nabi, Al-Quran inilah sampai ke hari ini kita masih boleh lihat Al-Quran tersebut. Kalau kita lihat mukjizat lain itu kita tak mampu lihat dah. Tapi Al-Quran masih lagi kita mampu lihat, dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga Al-Quran sampailah ke nanti kiamat. Kita boleh baca dan kita boleh hayati dan juga kita amalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Di mana dalam peringkat kita ni yang berbahagia Ustaz kita sekarang ni dalam situasi kita sekarang ni, dalam umur kita sekarang ni tak berapa tahun lagi nak pensiun, dalam suasana di hujung-hujung di hujung-hujung perkhidmatan kita ni, cuba kita renungkan sepanjang perkhidmatan kita ni, kita baca Al-Quran, bukan setakat baca lagi. Pada peringkat kita ni, kita
kita hendaklah mentadabbur Al-Quran itu. Yakni kita kena selain kata kita baca, kita kena fahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, kita hayati dan kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Barulah lengkap tanggungjawab kita beriman kepada Al-Quran. Lengkap kita beriman bukan setakat kita baca, tetapi kita kena fahami dan kita kena hayati. Dan seharusnya lah kita sedia maklum bahawa pada bulan Ramadan ini di antara ibadah yang dituntut untuk kita melaksanakannya dan kita membaca Al-Quran. Ada orang yang berlumba-lumba untuk khatam Al-Quran. Tahun ni, contohnya kita berazam tahun ni. Biasa kita mampu untuk khatam satu kali dalam masa 70 hari. Kenapa tidak tahun ni kita berazam setiap hari kita nak khatam Al-Quran? Mana kata 30 kali khatam Al-Quran. Agak boleh Ustaz kata. Kita ni kalau cuba bayangkanlah macam kita buat kiraan, kita puasa lama mana lah kita puasa. Kalau kita bermula berpuasa pada umur 10 tahun, dah umur sekarang ni saya dah 54 tahun sekarang ni. Kalau kata 40 tolak 10, dah ada 44 tahun dah kita berpuasa. Jadi sepanjang 44 tahun tu berapa kali kita khatam Al-Quran dan berapa kali kita fahami isi kandungan Al-Quran. Kadang-kadang perkara inilah yang kadang-kadang kita menimbulkan kerugian yang besar lah dalam kehidupan kita hari ini, kerana kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi apa sahaja hari ini yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, penyelesaiannya Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Maksud kembali kepada Allah dan Rasul ini kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita ambillah keberkatan Ramadan pada tahun ini untuk kita sama-sama menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Saya rasa itu sudah untuk kesinggahan pertama ni, Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Suara saya tak dengung tak Ustaz? Kau ada dengung bunyi? Tak Okey, tak dengung. Sebab saya bunyi dengung ni. Tak apa. Jadi gini, terima kasih kepada Ustaz Fauzi yang telah menjelaskan bahawa Al-Quran itu memang kita perlukan. Sebagai seorang khalifah, kalaulah kita bandingkan dengan kita sebagai seorang raja ke ataupun kita seorang pemerintah kecil-kecil lah, kita ni ketua rumah tangga, maka kita kena tahu undang-undang yang kita nak laksanakan di dalam rumah tangga kita. Kita kena tahu yang simple, kita kata dah, bila kita dah kahwin, bila kita dah bina satu rumah tangga, maka kita perlu ada undang-undang dia. Undang-undang sama ada undang-undang bertulis ataupun undang-undang yang tidak bertulis, ataupun undang-undang yang memang telah diketahui. Contohnya nak masuk rumah, kena buka kasut, buka slipper, walaupun kita tak tulis di depan rumah tu, undang-undang tu telah tersedia termaklum dah. Jadi dan begitulah lebih kurang. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ni, kita nak mentadbir bumi ini, maka perlu sekali kita perlu kepada Al-Quran, satu perundangan. Jadi sayang sekali sebagaimana yang Ustaz Fauzi kata tadi, dah 44 kali atau 40 kali lah. Kalau Ustaz Fauzi 44, saya lebih banyak lagi lah kalinya melalui Ramadan ini. Maka rugi sangatlah kita kalaulah setiap kali Ramadan datang
kita tidak manfaatkan, kita tidak baca perlembagaan kita ni, kita tidak menghayati dan kita tidak faham pun. Jadi sangat rugilah. Dan kita masih ada masa. Rugi hak lepas dah tu biarlah. Cuma ada masa lagi ni, kita start lah, kita start Ramadan ni lah untuk kita bertadabbur Al-Quran, kita bertadarus. Baca tu baca juga, tapi kita faham Al-Quran. Faham paling tidak pun tahun ni kita boleh faham surah Al-Baqarah. Apa tu panjang sangat. Surah Al-Fatihah. Kita tadabbur surah Al-Fatihah. Saya dengan beberapa orang rakan tahun ni, saya ambil 4-5 ayat je untuk kita hadam, betul-betul hadam, betul-betul faham. Kami tahun ni kami pilih surah Al-Isra, ayat 4 ayat aja, ayat 15, 16 gitu aja. 14, 15, 16, 17 ayat. Ayat 15, 17 gitu aja. 3-4 ayat untuk kita faham, untuk kita hadam, kita tadabbur, kita tadarus. Jadi kita ambil sikit, nak ambil banyak mungkin kita tak mampu, sibuk dengan kerja, sibuk dengan itu dengan ini. Tapi kita ambil sikit. Okey Ustaz Fauzi, kita pergi lagi sekali, kita pergi jauh sikit. Bila tadi kita kata kita manusia ni perlu kepada perlembagaan. Jadi kita nak kenal perlembagaan kita tu, Al-Quran tu. Al-Quran yang diturunkan Allah khusus untuk manusia ni, adakah dia ni untuk membebankan kita, ataupun dia nak memudahkan hidup kita, ataupun macam mana? Ustaz Zee boleh cerita sikit tentang Al-Quran tu sendiri. Silakan. Terima kasih Ustaz. Jadi berbalik kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita menyebutnya sebagai mukjizat, sudah tentulah dia mempunyai keistimewaan yang tidak ada banding. Kalau kita lihat sebelum ini pun kita kena percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu daripada itu, seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Al-Quran, kalau kita lihat, ianya diturunkan kepada seluruh umat manusia berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu yang hanya ditumpukan kepada kaum-kaum tertentu. Kitab Taurat contohnya kepada Nabi Musa alaihi salam hanya ditumpukan, difokuskan kepada kaum Yahudi. Begitu juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam difokuskan, ditumpukan kepada kaum Nasrani sahaja. Tapi Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Dan bila mana Al-Quran itu diturunkan, kita lihat kesyumulannya, kita lihat kepada mukjizatnya yang begitu hebat Al-Quran ini. Dan macam biasalah kita Allah jadikan kita manusia diberikan pedoman Al-Quran untuk kita ikut apa yang terkandung dalam Al-Quran sebagai panduan kita. Macam kita beli kereta lah, kita beli kereta baru lah, kereta lama mungkin tak ada. Kereta baru ni dia ada manual dia. Tapi kadang-kadang kita tak guna manual tu, duduk dalam laci kereta kita. Duduk dalam dashboard tu. Duduk dalam dashboard tu. Mana kata kita tak buka pun manual tu. Nak jual balik, jual pun dibalik. Tak tengok-tengok pun manual tu. Sedangkan manual itulah kalau kita teliti, cukup lengkap dalamnya apa yang kita nak operasi pada kereta kita. Kadang-kadang kita tak jumpa cari apa satu switch dalam kereta kita tu, apa guna dia. Jadi kita kena elok mengalir manual. Tapi berapa ramai di kalangan kita manual kereta kita tak pelik untuk panduan kita nak bawa kereta kita.
demikian pula untuk panduan kita menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bayangkanlah kita tidak merujuk kepada Al-Quran. Berbalik kepada soalan Sabta tadi, jadi Al-Quran ini kalau kita lihat ada dia punya karakteristik dia dalam yang kita cuba lihat. Yang pertamanya, Al-Quran itu diturunkan bukanlah untuk menyusahkan manusia. Dia bukan untuk menyusahkan manusia. Walaupun di dalamnya kalau kita ada 30 juzuk dengan 114 surah tu, bukan menyusahkan kita. Dia memudahkan perjalanan kehidupan kita. Cuma kita je tak ambil Al-Quran. Ini dapat dijelaskan kalau kita baca dalam surah Taha ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yakni kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, yakni wahai Muhammad, supaya engkau menanggung kesusahan. Jadi Al-Quran diturunkan adalah untuk memudahkan manusia, untuk memudah manusia untuk menyusun atur kehidupan manusia ini berdasarkan kepada hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Sekecil-kecil hukum pun ada dalam Al-Quran. Bagaimana nak keluar masuk ke bilik air, kita pun ada dicerita dalam Al-Quran. Apatah lagi hukum-hukum yang lebih besar daripada itu, hukum untuk mentadbir negara contohnya, ada secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Selain daripada itu, Al-Quran itu juga merupakan bacaan yang teramat mulia dan terpelihara. Satu bacaan, yakni cubalah kita tanya siapa-siapa yang ada bersama-sama dengan kita, dia rasa puas tak baca Al-Quran? Kita berulang-ulang kali kita baca Al-Quran, kita tak rasa puas pun baca Al-Quran. Kalau ada orang rasa boring lah baca Al-Quran, ada something wrong lah pada hati dia. Ada something wrong pada hati dia. Kena tanya balik, kenapa jadi gitu. Jadi kita baca Al-Quran, kita tidak rasa bosan untuk kita membaca. Setiap kali kita baca, kita nak baca lagi, kita nak baca lagi, kita nak baca lagi. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 77 hingga 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Bahawa sesungguhnya yakni yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia dan sentiasa memberi ajaran dan pimpinan yang tersimpan di dalam kitab yang cukup terpelihara. Jadi Al-Quran ini dia merupakan suatu bacaan yang uslub bahasanya cukup menarik. Uslub bahasa, gaya bahasanya cukup menarik. Tidak ada tandingannya yang kita rasa memang rasa seronok kita bila baca Al-Quran. Kita dengar orang baca Al-Quran, imam-imam kita sekarang ni bulan puasa ni banyak imam-imam tahfiz kita yang menjadi imam tarawih banyak dengan suara-suaranya yang merdu. Kita kadang-kadang terleka seketika menghayati bacaannya itu. Dan Al-Quran itu kalau kita lihat tidak ada seorang pun yang dapat menandingi keindahan dan keagungan Al-Quran. Tak ada yang boleh menandingi. Marilah sastrawan mana pun, tinggi mana pun dia belajar, hebat mana pun penulisan dia, tidak boleh menandingi Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu inijtama'atil insan wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la
ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, ini mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang setanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Ini jelas kepada kita, Al-Quran itu tidak ada tandingannya. Tidak ada orang yang boleh mereka cipta sampai ke hari ini, daripada zaman Nabi sampai ke hari ini, tidak ada orang yang boleh menandingi. Dan Al-Quran itu kalau kita lihat, ianya tersusun secara terperinci dan rapi. Kita belajar tentang asbabun nuzul, kita belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, contohnya ilmu qiraat, ilmu surah pun ada dalam Al-Quran. Banyak pengkaji bahasa Arab menggunakan Al-Quran sebagai sumber untuk mereka buat kajian tentang lughah Arabiah ni. Banyak mereka buat kajian dan mereka tidak menafikan, dan mereka menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang mana di dalamnya terperinci diceritakan dengan begitu rapi. Ini boleh kita rujuk dalam surah Hud ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuh summa fussilat min ladun hakimun khabir. Alif lam ra, Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Ini susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi tuan-tuan, puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari apa yang telah kita nyatakan sebentar tadi, banyaklah yang kita boleh ambil pengajaran dari kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saja setelah. Okey, terima kasih. Jadi Al-Quran ini sebagaimana yang sebut Ustaz Fauzi, tak dengar dah rasa tak? Tadi ada gangguan. Al-Quran yang sebagaimana Ustaz Fauzi sebut tadi ialah dia adalah wahyu, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Sebagaimana saya sebut kemarin lah, Quran ini diturunkan pun dipilih hari dia nak turun, iaitu pada malam Al-Qadar. Lepas tu diletakkan Al-Quran itu pun sebelum diturunkan di Lauh Mahfuz, di tempat bilik kebal lah kita kata. Lauh Mahfuz ini adalah bilik kebal lah. Tapi masih dengung ni, saya tengah setting macam mana supaya tidak mendengung ni. Tahu lagu mana dengung, dia dengung dari suara ni. Tak apa, agaknya dia tak dengung betul. Saya kena off sound dia sikit lah. Mungkin ada masalah sound. Okey. Dia senyap lah tu. Okey. Sebagaimana saya sebut tadi, dia berada di Lauh Mahfuz. Al-Quran duduk di Lauh Mahfuz. Kalau kita bahasa kita kan, macam di bilik kebal. Kemudian daripada Lauh Mahfuz itu dibawa turun, pilih hari, pilih malam yang baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar yang kita duduk tunggu, yang kita duduk cari lepas ni. Al-Qadar ni, Ustaz saya terbaca dalam satu artikel, dia kata sangat unik. Surah Al-Qadar tu
inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 5 ayat. 5 ayat ni bila kita baca, kita tengok hadis-hadis Nabi pula kata bila berlakunya Lailatul Qadar tu. Lailatul Qadar ini dia berlaku mengikut hadis-hadis yang sahih, banyak hadis sahih dia kata dia akan berlaku pada 10 akhir Ramadan dan pada malam-malam ganjil. 10 akhir pada malam ganjil. Maknanya 10 akhir malam ganjil ialah pada malam 21, malam 23, malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Bermakna Lailatul Qadar ini juga dia akan berlaku salah satu malam pada salah satu malam daripada 5 malam ini. Maknanya 5 malam ni matching dengan ayat surah Al-Qadar 5 ayat. Itu nak menunjukkan bahawa kalaulah manusia yang cipta Al-Quran ni, dia terlengki sampai situ, kita tak akan jadi macam tu. Tak akan jadi macam tu. Jadi Al-Quran surah Al-Qadar ni ada, kita boleh cari dalam hanya 5 malam saja. Kalau ikut hadis, kalau tidak 21, 23, 25, 27 atau 29, takkanlah tak jumpa. Kalaulah kita cari sesuatu yang kita rasa kita hilang benda tu, tak jumpa. Orang bagi clue 5 tempat saja kau pergi cari, daripada 30 tempat, daripada 30 malam, 5 malam saja pun. Takkanlah 5 malam ni pun kau tak jumpa cari. Dia teruk sangat lah. Kalau dia kata carilah 30 malam tu, okey lah, kita tak sempat nak pergi geledah satu malam. Ini hanya ada 5 malam, boleh cari sangat-sangat kalau nak cari. Itu keunikan Al-Quran yang ada dalam surah Al-Qadar. Sebenarnya 5 ayat melambangkan 5 malam yang tersembunyi, iaitu malam akhir, malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Saya baru jumpa saya kata cara mereka berfikirlah. Ini ulama-ulama dia berfikir dan ini mukjizat, salah satu mukjizat Al-Quran yang sangat kita kagumi. Jadi itu tadi sikit tentang Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebagaimana yang Ustaz Z sebut tadi, tak puas untuk kita nak baca. Tak puas untuk kita nak baca. Satu, tak puas maksudnya tak jemu. Satu lagi memang tak puas. Selagi kita baca, selagi kita rasa ada sesuatu yang tersembunyi yang kita tak jumpa cari. Itu satu. Tak puas maksudnya tak jemu. Itu pun satu hal. Kita tak jemu baca. Hari ni baca, esok baca, lusa baca lagi, bulan baca lagi. Itu satu. Yang kedua, kita tak puas membacanya kerana banyak lagi benda yang tersembunyi yang kita tak tahu, yang ada di dalam Al-Quran itu. Mungkin kita baca, setiap kali kita baca, kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan penemuan-penemuan yang baru. Dan yang ketiganya, Al-Quran ini bila kita baca, dia macam terapi, satu terapi. Kalau orang yang baca Quran ini, dia baca, dia fokus, dia tadabbur sikit, dia rasa macam satu terapi. Kalau semangat dia lemah, dia boleh terapi semangat dia, jadi kuat sikit. Kalau badannya lemah, badannya letih, dia akan rasa segar sikit bila dia baca Quran. Kalau dia rasa dia serabut, otaknya serabut, mindanya bercampur, tapi bila dia baca Quran, minda dia akan rasa tenang, hati dia akan rasa tenang. Maknanya satu terapi yang sangat ajaib, yang tidak ada pada bacaan-bacaan lain. Kita baca novel, contohnya orang novel, dia baca novel, bukan dia makin tenang, tapi dia makin serabut, masa dia makin sempit. Dia nak baca, dia nak habis dia baca tu. Dia nak habiskan cepat. Nak tahu cerita dia macam cepat gitu. Jadi kalau kita baca Quran nak cepat habis, nak cepat khatam, berebut melawan nak khatam, macam novel je lah. Tapi kita kena khatam Quran ni. Tapi bukanlah kita berebut nak baca nak khatam Al-Quran ini sebagaimana orang yang baca novel nak habiskan cepat-cepat. Novel dah tebal gitu, boleh baca 3 hari. Selagi tak baca, terus serabut tau. Dia duduk fikir nak kerja tak boleh, sebab nak tahu kesudahan hero dia macam mana, heroin dia macam mana. Al-Quran, makin kita baca, makin rasa lapang, rasa gitu, makin rasa makin banyak, bukan makin sempit. Itu satu keistimewaan yang satu-satunya ada pada Al-Quran.
Quran dan tidak ada pada yang lain-lain, kitab-kitab lain tidak ada. Oh, panjang moderator ni Zee. Bagi rehat sikit dah. Biasa kita jemput tamu kita ni, kita ada kopi, kita ada kuih. Ni tak ada. Jadi kena dengar moderator cakap. Tamu mari dengar moderator cakap. Petang ni buka puasa agama Zee? Ha? Petang ni buka puasa agama? Petang ni mungkin bubur rambut kot. Duk Sabah tu bubur rambut dah kita. Oh, bubur labuk Oh, dekat. Aduh, apa jadi lagu ni sorok. Okey. Sini okey Ustaz? Sini tak ada Ya. masalah. Sini okey? Laptop saya ni ada masalah. Bunyi gepok. Okey, kita pergi ke seterusnya. Kita pergi jauh sikit lagi Ustaz Zee. Setelah kita tahu tadi kita setakat mana kita memerlukan Al-Quran ini. Yang kedua, kita dah tahu, kita dah kenal Al-Quran itu apa. Sekarang ni kita masuk sikit lagi, kita dah tahu fungsi Al-Quran. Apakah Al-Quran itu berfungsi untuk kita? Sejauh mana fungsi Al-Quran? Kalau kita tak ada Quran ni jadi kan? Macam gitulah lebih kurang. Maksudnya apa fungsi Al-Quran untuk apa ni, kesinambungan kehidupan kita ni. Silakan Zee. Okey, terima kasih Ustaz di atas perkongsian. Tadi satu ilmu baru tadi berkaitan dengan Suratul Qadr. Mungkin ada kebenaran juga 5 ayat dengan 5 peluang untuk kita mencari Lailatul Qadr. Jadi mungkin juga ataupun itulah pandangan-pandangan ulama kita yang dulunya dia kaji sampai ke situ boleh buat kajian dah. Jadi hebatnya ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan kita yang sebelum ini. Jadi berbalik kepada soalan Ustaz tadi berkaitan dengan fungsi Al-Quran. Kalau kita kita buka Al-Quran pada surah yang pertama, suratul Baqarah itu lah, yang di sana menyebutkan kepada kita bahawa Al-Quran ini Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Mana Al-Quran itu kitab ini tidak ada keraguan baginya. Al-Quran ini tidak ada satu pun keraguan yang terdapat dalamnya. Yakni apa sahaja yang datang, apa sahaja yang disebut, yang difirmankan oleh Allah dalam kitab Al-Quran ini, dia adalah benar dan tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Ini ayat mahkamah. Ayat mahkamah. Bila ada saksi angkat sumpah, dia kata ni, saya akan berkata benar, tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar. Jadi mudah dia muttaqin, dan dia juga merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Utamanya ialah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi gangguan suara. Kalau ianya menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dia akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dia. Sebab kalau kita rujuk kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah yang keduanya ialah wal amal bil tanzil, iaitu beramal dengan apa yang diturunkan. Jadi beramal, maksud beramal ialah kita melalui kehidupan kita hari ini dengan acuan yang mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi merujuk kepada itulah kalau kita lihat ayat yang selalu kita baca bila mana tibanya Ramadan,
ianya menjadi apa ni, ayat yang menjadi dalil nakli kewajipan untuk berpuasa itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas mereka-mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan, moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Jadi puasa ini, di antaranya kalau kita rujuk kepada Al-Quran itu, pada ayat itu, di antara tujuan puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita keluar daripada Ramadan, kita akan jadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kita kepada, saya nak lari sikit daripada persoalan yang dinyatakan tadi, iaitu berkaitan dengan sifat takwa. Kita sering kali diingatkan, kalau yang muslimin ni tiap-tiap minggu dia dengar khatib mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan rukun dalam khutbah. Perkataan mengajak orang bertakwa itu menjadikan rukun dalam khutbah. Maknanya pentingnya perkataan takwa ataupun sifat takwa itu diulang-ulang dalam khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu khatib berpesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Jadi puasa ini pun dalam Al-Quran disebut ialah untuk kita jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Tadi sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di antara sifat orang bertakwa yang pertamanya al-khauf minal jalil, takut kepada penciptanya. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba renung balik, kita ni antara manusia yang takut ataupun berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata Ustaz Tar, kalau kita ni takut kepada Allah, dia berbeza kita takut dengan makhluk. Kita takut dengan makhluk, contohnya binatang buas. Kita takut, kita akan lari. Kita takut dengan harimau, kita akan lari daripada harimau. Kita takut dengan singa, kita akan lari daripada singa. Tak duduk situ, lari kita. Tapi beza. Bila mana kita takut kepada Allah, kita tak akan lari dengan Allah. Malah kita akan semakin dekat dengan Allah. Orang yang semakin jauh dengan Allah, itu bermakna dia semakin berani dengan Allah. Jadi jadikan Ramadan kita adalah peluang untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara sekalipun kita carilah amal ibadah dalam bulan puasa ini yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah kita memahami dan kita mentadabbur apa yang ada dalam Al-Quran. Bila mana kita mendapat mentadabbur Al-Quran itu, rasa kita akan menjadi manusia yang sentiasa muhasabah diri dia. Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Rasa takut dia kepada Allah semakin meningkat. Dan yang kedua, nak jadi orang yang bertakwa, disebut tadilah wal amal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai panduan kita, sebagai pedoman kepada kita. Jadi apa sahaja permasalahan dalam kehidupan kita hari ini, penyelesaiannya adalah dalam Al-Quran. Carilah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Masalah sekarang ni ialah kerana ramai di kalangan umat Islam hari ini, dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dia. Dia mungkin ada juga Al-Quran ini kadang-kadang dijadikan sekadar tangkal azimat dia.
mereka ambil ayat-ayat Quran sebagai tangkal zina. Tetapi lebih daripada itu, kita hendaklah memahaminya dengan sebaik mungkin Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa ni ialah disebut ar-ridha bil qalil. Yani dia redha dengan yang benda yang sikit. Yani kalau kita hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha. Al-Quran ajar kita untuk redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya ialah isti'dad ila yaumil hasyr. Yani buat persediaan. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kita perlu bersedia untuk kita berhadapan dengan perhitungan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ni tidak akan terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rujuk kepada Al-Quran, kita cari mana-mana yang membolehkan kita nanti dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab segala persoalan perhitungan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran inilah akan menjadi orang kata syafaat kepada kita nanti. Segala apa yang ada dalam Quran, kalau kita ikut, kita beramal dengannya, ianya akan menjadikan kita terlepas daripada perhitungan Allah dan memudahkan perjalanan kita seterusnya nanti, insya-Allah. Jadi itu sajalah Ustaz. Tambah lagi tu. Okey, terima kasih Saksi sekali lagi. Suara kita ni masih lagi gepor ni. Tak tahu apa dia cari cakap dia. Dia jadi gepor ni masalah. Bunyi sana. Okey, saya dapat satu mesej ni. Dapat satu mesej daripada sahabat kita ni. Dia kata, Ustaz tolong baca ni sikit. Dia kata sedap benar, dia kata. Jadi saya nak ambil angin dia lah. Kita ambil hati dia, kita baca. Dan memang ini pun terkena pada kita juga. Dia kata ada beberapa kumpulan manusia, golongan manusia yang rugi bertemu setiap kali dia bertemu dengan Ramadan ni. Dia kata ada 10 golongan manusia yang rugi sangat setiap kali dia bertemu dengan Ramadan. Agak-agak golongan ni tak termasuk kita lah. Dia kata golongan yang pertama, saya sempat tulis sikit tadi tu, ialah mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan, tapi membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu sahaja tanpa amal yang bermanfaat. Memang betul lah, rugi sangat. Kalau kita ni, Allah nikmat yang besar bagi kita ni ialah Allah panjangkan umur kita tahun ni, kita sempat bersama dengan Ramadan. Tadi pun Ustaz Zee ada berdoa tadi, dia kata Allahumma balighna Ramadan. Wahai Tuhan, panjangkan umurku supaya aku dapat masuk bulan Ramadan. Jadi bila dah Ramadan masuk, kita sia-siakan dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, dia kata mereka rugi juga adalah orang yang menunggu waktu berpuasa. Daripada pukul 5 tunggu dah berpuasa, tapi tidak mengambil kesempatan berdoa kepada Allah di saat-saat yang mustajab doanya itu. Waktu saat dekat-dekat nak berpuasa ni adalah saat yang mustajab doa. Doa kita tidak ada hijab dengan Allah. Maknanya setengah jam sebelum masuk maghrib tu, kita kalau kita nak menghadap menu makanan pun, ketika itulah kita berdoa kepada Allah. Kita doa untuk kita doa untuk anak
kita, untuk isteri kita, kita doa untuk sahabat-sahabat kita, kita doa untuk negeri kita, doa untuk negara kita. Kebetulan hari ni, sehari dua ni, esok lah Kelantan ni akan isytihar PKP pula. 2 minggu pula PKP. Apa penularan COVID ni hampir tidak terkawal, naik mendadak. Jadi petang ni sama-samalah kita berdoa. Di depan hidangan tu, depan hidangan kita berdoa, kerana waktu itulah waktu yang sangat mustajab doanya. Golongan yang ketiga yang ditulis di sini ialah mereka yang dikurniakan Allah dikurniakan Allah nikmat yang berlebihan, tetapi bakhil dan kedekut untuk bersedekah dan menjamu orang-orang yang berbuka puasa. Ini pun satu hal juga, kedekut, ada duit sikit-sikit, tak ada masing. Jadi rugi sangatlah orang yang tidak mengambil kesempatan, walaupun tidak ada banyak. Nabi sebutkan bersedekah pada bulan Ramadan walaupun secukupis tamar, sebelum biji tamar pun pahalanya. Jadi rugi sangat kalau kita ada duit RM1, RM2, 10, 20, ratus, kita tidak mendermakan, kita tidak bagi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Golongan yang kelima, mereka yang mampu membaca Al-Quran. Ini tajuk kita cari. Mereka yang mampu membaca Al-Quran memiliki masa lapang yang banyak, yang panjang untuk pelajarinya, tapi membiarkan dirinya jauh dari Al-Quran. Ini manusia yang sangat rugi. Quran ada depan mata, kalau tak pandai baca, lambak. Al-Quran itu lambat-lambat. Boleh apa? Memang ramailah, tapi rugi sangat menjauhkan kita dengan Al-Quran. Kita menganggap Al-Quran itu hanya milik ustaz, Quran itu milik kiai-kiai, Quran itu milik guru, Quran itu milik pandai. Rugi sangat. Jadi Al-Quran ni Allah turunkan untuk kita, bukan untuk ustaz-ustaz tu, bukan untuk lebay tu. Quran ni untuk kita, sama ada siapa kita ni seorang pensyarah ke, pelajar ke, siapa. Quran ni untuk kita. Maka rugi sangat di bulan Ramadan, bulan yang Quran kita buat dono. Yang keenam, mereka yang sering menghadiri majlis ilmu dan memahami agama, meninggal bermusuhan, berbencian dan memutuskan silaturahim serta hubungan sesama muslim. Ini pun rugi juga orang-orang yang tidak berubah, belajar banyak, pergi masjid setiap malam, sembahyang pun kuat, ibadah pun banyak, tapi tak berubah. Ini pun rugi. Maknanya di samping kita tingkatkan amalan kita kena ubah perangai kita daripada perangai kita membenci sesama manusia, kita berkasih sayang. Orang yang menghubungkan silaturahim ini maksudnya dengan saudara mara, dengan waris, kita akan panjang. Nabi kata umurnya akan dipanjangkan kalau kita rapat hubungan silaturahim, iaitu sesama keluarga. Yang ketujuh, ada 10 Ustazi. Yang ketujuh, mereka yang mengerti bahawa Ramadan adalah bulan tapi mereka tidak mengambil kesempatan mohon ampunan daripadanya. Ini juga ada manusia rugi. Orang yang tidak memohon keampunan ni, dia rasa dia tidak bersalah, dia rasa dia tak pernah buat dosa, dia rasa dia disuci sebab dia tidak beristighfar, dia tidak mohon keampunan. Dia orang ni adalah orang yang sangat sombong, orang yang rasa diri dia macam tu, ini sangat sombong. Bila dia rasa betul, dia tidak beristighfar, sedangkan Allah jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Maghfirah, bulan keampunan. Dia mohon keampunan. Ada dalam ayat puasa tu, ayat 3 ayat akhir, ayat apa tu? Saya tengok ayat dah tahu. Kita baca esok ayat tu. Ayat tentang berdoa tu. Yang ke-8. Mana yang ke-8? Ini yang ke berapa? Yang ke-7 ni? Yang ke-8.
mereka yang sungguh-sungguh memelihara puasa dan perkara yang membatalkan puasa, tapi berterusan mengumpat dan menaburkan fitnah sesama Muslim. Ini pun satu hal, mereka hanya jaga mulut ni supaya makanan dia tak masuk, jaga mulut supaya minuman dia tak masuk. Hak masuk dia jaga, tapi hak keluar dia tak jaga. Hak masuk dia jaga sangat, masuk setitik air dia jaga, tak boleh. Masuk setitik, apa ni, sebiji nasi pun tak boleh. Tapi berbuih-buih mulut untuk mengumpat dia tak kasar. Buih-buih mulut untuk dia tabur fitnah dia tak kasar. Ini manusia yang sangat rugi. Nabi kata sia-sia orang yang puasa, mereka hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tapi mereka tidak menjaga mulutnya daripada menuturkan benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat, benda-benda yang maksiat dan benda-benda yang tadilah mengumpat, mengeji, mengatur. Jadi kita puasa ni kita jaga anak masuk, kita jaga juga anak keluar daripada mulut. Yang keluar kita kena kontrol, yang nak masuk kita kena. Jadi supaya puasa kita tidak cacat, tidak cacat dan tidak rosak, dan kita tidak rugi bulan Ramadan ini. Yang ke-9 last sekali pada hari ni, yang ke-10 ialah mereka yang sampai umurnya hujung Ramadan tetapi tidak berusaha untuk memburu kebaikan Al-Quran. Kita dah sebut tadi, Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ada je. Masuk 10 hari Ramadan kita sibuk dengan hari rayanya, dengan pakaian raya, dengan kuih rayanya, Lailatul Qadar tu. Jadi sangat itulah sedikit yang kawan saya dia bagi, saya tolong bagi tahu, tolong ceritakan. Sangat baik, terima kasih sahabat. Jadi Ustaz Z, kita yang Ustaz Z boleh buat rumusan sikit pagi ni. Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada kekanda saya Ustaz Sattar atas perkongsian tadi. Allahu Akbar, Subhanallah. Banyak input yang diberikan kepada kita bersama. Inilah kelebihan Ustaz Sattar kita ni. Saya banyak belajar dalam kita ambil daripada orang lain. Kerja-kerja dakwah dengan Sakta ni banyak. Saya belajar daripada Sakta. Bermula daripada pondok Pondok Rosok di Kota Belud, Pondok Fi Zilalil Quran di Kota Belud. Dah berpindah ke Kampung Tamau. Jadi begitulah perjuangan masa duduk di Sabah dulu. Banyak benda yang kita belajar. Hari ni pun kita dapat khabar berita yang menyedihkan. Tuan guru kita, Ustazku, telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doakan semoga Ustazku kita ruhnya ditempatkan bersama-sama dengan ruh mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara tuan guru kita yang masih ada, yang dulu bersama-sama dengan kita, hari ini dah tak ada lagi bersama kita. Berbalik kepada kesimpulan, jadi sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan pada pagi ini, jelaslah kepada kita bahawa kita kena kembalikan apa sahaja permasalahan kita hari ini, penyelesaiannya kepada Al-Quran. Di mana kalau kita lihat Al-Quran itu adalah satu mukjizat yang mana ianya berkekalan sampai akhirat, dan kita boleh lagi melihatnya berbanding dengan mukjizat lain tu. Tak ada dah, kita tak boleh lihat dah. Mukjizat Nabi SAW belah bulan, tak ada dah, kita tak boleh lihat dah. Hari ini Al-Quran bersama-sama dengan kita. Jadi jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman kepada kita. Kerana Al-Quran ini mengikut riwayatnya, di antara perkara yang mudah untuk kita dapatkan pahala ialah kita melihat Al-Quran pun dapat pahala.
Tiga perkara yang mudah untuk kita dapat pahala selain daripada melihat wajah ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang, melihat apa ni satu lagi, Kaabah, dapat juga pahala. Ni melihat Al-Quran, tapi janganlah bila mana kita kata dapat pahala lihat Al-Quran ini, kita buka sekadar lihat lah, tengok dapat pahala dah. Kita nak mentadabbur Al-Quran ni, mentadabbur Al-Quran. Kalau kita rujuk kepada pandangan Az-Zarkashi dalam kitab Burhan fil Ulumul Quran, dia ada menyatakan bahawa orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, pemahaman, ketakwaan dan tidak mendaburi Al-Quran, maka dia tidak akan mendapat sedikit pun nikmatnya Al-Quran. Jadi ambillah peluang untuk kita mentadabbur Al-Quran dalam masa yang masih lagi berbaki ni, umur yang kita masih lagi berbaki ni. Carilah ruang-ruang untuk kita cari majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Kita tambah baik kepada mungkin dari segi pembacaan kita, dari segi pemahaman kita, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita merujuk pandangan Ibn Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, dia menyatakan bahawa jika seseorang ingin mengubati hatinya dengan Al-Quran, kemudian dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran hingga 100 kali dalam satu malam, maka memahami dan mendaburi satu ayat itu lebih baik. Kita fahami, kita tadabbur satu ayat itu lebih baik daripada kita mengulang-ulang bacaan hingga beratus kali tapi kita tak faham apa-apa yang kita baca. Kerana hal tersebut akan menimbulkan iman yang kuat dan mendapatkan manisnya iman. Jadi mudah-mudahan kita ambillah keberkatan Ramadan ini untuk kita pertingkatkan amalan kita dengan sebaik mungkin, insya-Allah, dan kita buatlah yang terbaik untuk Ramadan kali ini. Kerana kita belum tentu lagi ni pun kita belum tentu lagi ni 30 hari ni kita boleh tamat puasa ni, Ramadan ni. Mana tahu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita tak habis puasa kita 30 hari. Tapi yang penting masa yang ada ini, bulan puasa yang kita lalui ini, yang diberikan peluang ini kepada kita, kita isikanlah, kita ambillah, rebutlah peluang ini untuk kita buat yang terbaik pada amal-amal kita. Kerana nak tunggu Ramadan yang akan datang belum tentu lagi. Serta kita belum tentu lagi Ramadan ni. Jadi anggaplah Ramadan yang kita buat hari ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan apabila kita menganggapnya sebagai yang terakhir, sudah pastilah kita akan buat yang terbaik baginya, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur. Alhamdulillah, teruskan lagi program-program yang sebegini untuk kita berkongsi, insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Z yang telah buat rumusan yang sangat cantik bahawa Al-Quran ini adalah minhajul hayat. Maknanya dah Quran itu betul-betul kita nampak dah bagaimana minhajul hayat, bagaimana Al-Quran itu sebagai kurikulum pada kehidupan kita ini. Dan jika kita mencari kurikulum yang lain, maka sudah pasti kehidupan kita ini akan pincang, kehidupan kita ini akan rosak, dan kemanusiaan kita juga tidak akan jadi manusia lah. Tak mungkin manusia punya kebidatangan apa-apa lah. Jadi itu, terima kasih kepada Ustaz Z, Fauzi. Kita bersama hampir lebih 1 jam tadi. Cadang tadi 40 minit ya. Dah jadi panjang juga dah. Jadi terima kasih Ustaz Z dan terima kasih kepada semua sahabat yang setia mengikuti kita. Jangan lupa share, kongsi-kongsikan program ini untuk untuk kita sebar-sebarkan benda yang sangat bermanfaat ini. Kalau mereka tak dapat tengok bersama kita, dia boleh tengok petang ni, dia boleh tengok malam ni,
dan dia boleh tengok esok, boleh tengok lusa. Jadi jadikan ini sebagai jariah. Saya hanya nak saja buat program ini. Kita, bukan saya lah, kami 2-3 orang pakat untuk buat program Ramadan ini, bukan nak glamour, nak apa, tidak, tapi untuk nak tinggalkan. Sebagaimana Ustaz Fauzi kata tadi, Ramadan ini kemungkinan adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi kalau kita tak tinggalkan sesuatu, rasanya berat sikit lah. Jadi saya nak tinggalkan Ramadan tahun ini, inilah nak tinggalkan program-program ini, sahabat-sahabat saya ini, tamu-tamu saya yang saya panggil setiap pagi, saya nak tinggalkan ini. Bila saya tak ada, gambar, video, visual ini tetap ada. Kalau Facebook tidak delete, ada lah. Biarlah ada kalau rasa ada, mungkin ada orang yang akan tonton dan dapat manfaat. Terima kasih sekali lagi Ustaz Z. Kita jumpa semula tahun ni. Raya ni kena mari sini ya. Kalau kita bawa lah kalau mari tu. Okay, salam kepada sahabat-sahabat di Katri ya. InsyaAllah sampaikan salam juga Ustaz kepada sahabat-sahabat di IP. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita akan jumpa lagi. Ya. Radio kita masih beroperasi ke? No, radio dah lah, radio. Hati lama radio. Jadi kita berhenti sangat tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tu biar Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalum ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan khairu ma tutis sanah, ala bi dhikrillahi nahya fakabbiru. Wa idha ishtadda al-bala wa lil qulubi shifa, wa hadha wa'dullah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalum ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam.
dapat musibah